Jadi di sini duriba masalun, telah dibawakan, diberikan, dicontohkan masalun, satu perumpamaan. Fastami'ulah, maka dengarlah baik-baik akan perumpamaan tersebut. Di sini Allah menggunakan kalimah duriba, walaupun diterjemahkan dibawa, diberi, dicontohkan satu misal. Tapi kalau kita tengok kosa kata bahasa Arab yang sebenar, daraba ni maksud dia apa? Daraba ni pukul. Pukul ataupun hentak ataupun hentam. Tetapi diberikan penterjemahan, dibawa, dicontohkan satu misal. Inilah seninya balaghah Al-Quran. Ijaznya ayat-ayat Al-Quran. Duriba dengan kata dipukul ini sebenarnya untuk memberikan penekanan terhadap apa yang ingin Allah sampaikan. Memberikan penekanan terhadap apa yang Allah ingin khabarkan. Dengan kata lain, ambil perkara ini dengan penting, berat dan serius. Bukan main-main. Contoh, kalau kita tengok filem-filem dulu, 80-an, 90-an, terutama lakonan Allahyarham Husin Abu Hassan kan. Husin Abu Hassan ni dia punya reaction dalam filem, kalau dia nak bercakap tu secara serius, dia tak duduk berdiri tegak macam ni. Satu kaki dia belah kiri ni macam biasa, satu lagi dia akan sandak kat apa-apa, atas bangku ke, atas meja ke, nak menunjukkan keseriusan dia nak cakap apa-apa benda tu. Hang dengar sini baik-baik, dia punya action. Tu bila orang bersuara dengan reaction sedemikian, orang akan buat muka bodoh ke orang akan ambil perhatian? Reaction dia saja tu orang akan tumpu dan ambil perhatian. Tu dia tak buat apa-apa pada lawan dia. Bayangkan bila Allah guna duriba di sini, seolah-olah kawan tu mari pang tampak dengan kuat sebiji, ataupun pang atas kepala, baru dia cakap, hang dengar sini elok-elok. Agak-agak kena penampak dah, kena pukul dah, hang dengar sini elok-elok, boleh tak orang tu muka lagu ni lagi? Hang nak cakap apa kat aku? Tak ada dah muka lagu tu. Bila kena penampak, kena hentak atas kepala, hang dengar sini baik-baik, mesti orang tu akan tunduk, ya, aku dengar, aku dengar. Faham tak sini? Seni balaghah Al-Quran yang Allah guna, duriba. Dia nak bagi penekanan, faham betul-betul. Fastami'ulah, maka dengarkanlah perumpamaan itu baik-baik. Walaupun Allah cuma menggunakan kalimah dengar. Kalau dengar ni perantaraan untuk sampai khabar atau berita tu kita guna panca indera apa? Telinga kan? Kamu dengar baik-baik, telinga. Tetapi jauh lebih daripada itu, kalimah dengar baik-baik ini juga meliputi dengar baik-baik, perhati baik-baik, faham baik-baik. Kalau setakat menggunakan perantaraan telinga sebagai contoh, dalam ilmu psikologi, bila kita berdepan dengan orang, dengan tegas, dengan serius mengatakan kepada kita, hang dengar baik-baik, keadaan dia secara adat dan biasa dia tak akan jadi macam ni. Seorang tu duduk macam ni. Hang dengar baik-baik. Seorang lagi duduk kau ni. Hang nak dengar tu. Sebab apa? Hang cuma nak suruh aku dengar. Aku duduk kau ni pun boleh dengar. Aku duduk kau ni pun boleh dengar. Aku duduk kau belakang tu boleh dengar. Sebab hang kata apa? Dengar baik-baik. Tetapi bukan itu situasinya. Kalau kita sebut pun dengar baik-baik, mesti ada hubungan face to face. Perhati baik-baik, hang seolah-olah hang tengok mata aku ni, hang dengar baik-baik. Lepas tu apa yang aku cakap ni biar masuk dalam kepala hang tu. Jadi kena faham betul-betul. Tu juga seni balaghah orang tua-tua kita dulu. Bila dia cakap, dengar baik-baik, bagi masuk benda yang aku nak cakap ni dalam kepala hang. Sebenarnya dia menunjukkan satu benda tetapi nak memaksudkan benda yang lain. Yang dia maksudkan tu, walaupun guna kalimah kepala, dia nak suruh masuk dalam kepala ke dalam otak? Dia nak suruh masuk dalam benda hak duduk dalam kepala tu. Biar masuk dalam otak kamu, akal kamu. Tapi dia guna biar masuk dalam kepala. Itu juga seni balaghah. Baik, itu menunjukkan kepada kita, ambil serius apa yang Allah nak bagi tahu. Jadi misal yang dia nak gunakan ini ialah tentang apa?
tentang berhala-berhala yang menjadi sembahan golongan-golongan musyrik yang tidak memahami keadaan yang sebenar. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba. Sesungguhnya segala apa yang mereka sembah, apa saja yang mereka sembah selain daripada Allah, sama sekali tidak akan mampu untuk menciptakan walau cuma seekor lalat. Inilah perumpamaan Allah nak bagi kepada penyembah-penyembah berhala ataupun patung-patung tertentu secara khusus. Hak benda yang mereka sembah yang nama berhala, hak benda mereka sembah yang nama patung-patung tu, kalau suruh mereka ni buat walaupun cuma seekor binatang yang kecil, binatang yang hina, binatang yang kotor pun, nescaya mereka tak akan mampu nak buat. Walaupun cuma seekor lalat. Sebab itulah ada sebahagian ulama di dalam tafsir mereka, bila menafsirkan segala sesuatu selain daripada Allah, hak disembah segala sesuatu selain daripada Allah ni, sifat sebagai manusia biasa, dia akan mudah faham kalau menunjukkan objek tersebut adalah berhala atau patung. Dia jadi mudah faham. Apa yang mereka sembah selain pada Allah? Berhala. Dia mudah faham. Apa yang disembah selain daripada Allah? Patung. Dia mudah faham. Tetapi walhal secara hakikatnya, apa saja yang disembah selain daripada Allah, tak terkecuali dua tadi, objek lain juga boleh menjadi keberhalaan dan kemusyrikan di sisi Allah. Dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak sejarah menceritakan golongan-golongan musyrik. Hak manusia buat perangai atas muka bumi ni, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah tumbuhan-tumbuhan dan pokok tertentu, ada yang menyembah batu-batu, ada yang menyembah objek tu, objek ni hak selain daripada Allah tu. Jadi kalau kita tidak memakai keluasan pemaknaan selain daripada Allah, apa akan jadi? Dia akan jadi advantage, peluang kepada orang hak betul-betul sembah berhala, atau bukan, dia akan jadi peluang kepada orang hak dalam diri dia ada mengamalkan unsur-unsur kesyirikan kepada Allah, tetapi mereka ni tak sembah berhala, mereka ni tak sembah patung. Kalau kita kerak dua tu saja, tak buka secara luas. Jadi kalau orang kata kamu ni mensyirikkan Allah sebab sembah berhala, aku tak sembah berhala, aku tak sembah patung. Walaupun benar dia tak sembah berhala, dia tak sembah patung, dia akan guna dua isu ni, aku bukan pengamal kesyirikan. Tapi kalau kita buka keluasan tadi, dalam masa yang sama dia sebenarnya melakukan perkara-perkara yang mengandungi unsur-unsur syirik, hak selain daripada sembah berhala dan sembah patung. Contohlah kalau kata dia tu penyembah matahari. Kalau kita ambil dua tadi, aku matahari bukan patung, bukan bulan, dia akan guna peluang tu. Tapi kalau kesemua selain daripada Allah, dia pun terbabit, dia pun terlibat. Sebab kalau bab syirik ni, kalau kita buka kitab-kitab akidah, perbahasan dia cukup besar, perbahasan dia cukup luas. Secara umumnya ulama membahagikan ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil, ada syirik jali, ada syirik khafi, ada syirik yang jelas dan nyata, ada syirik tersembunyi. Dia punya pembahasan, pembahagian, perincian tu begitu luas. Kita boleh tengok satu persatu kemungkinan bentuk-bentuk kesyirikan tu yang boleh berlaku dalam diri kita dan juga masyarakat kalau tidak memerhatikan secara sebenar-benarnya. Jadi persoalan di sini yang dikemukakan, kalaulah dimintakan kepada berhala depa, kita ambillah contoh satu berhala. Boleh tak kamu minta berhala kamu ni buat seekor lalat? Agak-agak boleh tak? Tak boleh. Tak boleh pun dia nak buat seekor lalat. Allah tambah, wala wijtama'ulah. Kalaulah mereka ni berhimpun, bersatu, bersepakat, semua berhala-berhala hak ada untuk menciptakan walau cuma juga seekor lalat pun tak mampu.
Oh, hang suruh aku seorang, memanglah aku tak mampu. Kalau ramai-ramai panggil geng aku, mampulah. Kalau mampu, panggil semua berhala hak ada. Bukan kata satu berhala, 10 berhala. Satu dunia hak ada berhala ni berimpun, buat meeting, berijtimak. Kita lagu mana ni? Orang cabak kita ni. Kita ni berhala-berhala hak orang sembah ni. Mereka cabak kita suruh buat lalat. Agak-agak mampu tak mampu mereka nak buat lalat? Tak akan mampu juga tuan-tuan. Walaupun mereka menghimpunkan semua, tu adalah berhala-berhala yang amat lemah. Allah bagi misal, Allah bagi contoh, Allah bagi penguntara. Bahkan kalau kita katakan lebih besar lagi, contoh penyembah tu, tadi yang disembah berhala. Kalau katakan penyembah tu manusia macam kita, yang Allah bagi ada kekuasaan, yang kita panggil kudrat, nak bergerak kepala, bergerak tangan, bergerak kaki, bergerak badan. Dalam tu ada otak-otak yang ada kecerdikan, keluarbiasaan, orang-orang PhD, orang-orang akademik, orang-orang bijak pandai, saintis-saintis, kita semua berhimpun, kita nak cipta satu binatang yang sama seperti ciptaan Allah yang namanya lalat. Agak-agak mampu ke tak mampu? Pun tak akan mampu. Hak tadi tu lemah, tak boleh bergerak, tak boleh buat apa. Kalau kata orang hak sembah berhala tu pun, hak cerdik-cerdik berimpun, suruh buat lalat pun tak akan dapat.